Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ke-14. Muka berapa? Dekat mana kita sambungan dia? Ke-14. Kata Syekh, ke-14-nya, sentiasa engkau berdiri dengan agama Allah Ta'ala. Sentiasa engkau berdiri dengan agama Allah Ta'ala. Lagu mana berdiri dengan agama Allah? Mengejar akan dia dan menolong akan dia akan agama Allah. Ini apa dia? Ini setengah dia. Ini ialah makna takwa. Setengah daripada makna takwa. Sentiasa berdirikan agama Allah dengan mengejarkan akan dia dan menolongkan akan dia akan agama Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. In tansurullah ni in tansuru dinallah. Jika kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Allah tak berhajat apa pertolongan. Dia tak berhajat apa pertolongan. Cuma dia nak tengok tara mana kita ni. Macam semayang, Allah dia tak berhajat apa dengan semayang. Kalau tak ada siapa semayang, sembah dia bukan duk kurang apa. Cuma dia nak tengok. Lepas tu dia bagi budak syurga. Ini gitu juga maksud tolong Allah ni, tolong agama dia. In tansurullah yansurkum, in tansuru dinallah yansurkum. Jika kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Jadi kita nak Allah tolong kita daripada gangguan syaitan, dunia, ajakan nafsu, godaan godaan dunia, tu ajakan nafsu, bisikan syaitan. Kita nak bagi Allah tolong, kita kena tolong agama dia. Ni agama tak tolong. Apa maksud menolong agama dia? Dalam taksir menyebut in tansurullah, ni in tansuru dinallah. Mana? Bimtisali awamirihi, dengan menjunjung segala perintah Allah, ini perintah agama, wajtinabi nawahihi, dan menjauh segala larangan Allah. Ini betul. Tu.
Kalau kita tolong agama Allah, Allah tolong kita. Macam mana Allah Ta'ala tolong para sahabat Nabi dan para sahabat. Allah tolong dalam peperangan. Sebab bila ada orang yang menolong agama Allah dengan menjunjung perintah Allah dan menjauh selarangannya, berlakulah pertolongan. Jom kita tengok sebelum ni sejarah-sejarah peperangan Rasulullah, yang mana orang kafir punya ramai. Kalau kira logik, tak logik. Kalau orang tentera mukmin menang, tapi menang sebab apa? Mereka ni golongan yang menolong agama Allah. Sebab tu orang kafir ni dia pandai. Dia nak bagi kita ni, Allah tak tolong kita, dia buat jadi kita ni bagi rosak. Dia buat kita ni bagi rosak. Dia buat kita ni bergaduh sama sendiri. Kita tengok di Afghanistan kan. Contoh Tuhan tolong ni Afghanistan. Oh dahsyat. Dan tentera-tentera Afghanistan dulu ni, hak mula tu, bukan Taliban, hak sebelum tu. Tu. Dan kawan-kawan ada, bukan saya tangkap saya pula. Kawan-kawan ada pergi perang Afghanistan, tapi serah diri lah. Dia kata dahsyat tentera Afghanistan. Macam mana Tuhan nak tolong mereka dahsyat. Orang tua-tua ya. Orang tua-tua. Umur 70-60. Angkat senjata serban besar tua-tua itu. Orang bang semayang selalu. Tak kira dia tengah perang. Semayang. Dia terbang lalu ke atas. Semayang. Bukan syaidatul khauf. Tak semayang. Selagi boleh semayang dengan elok, semayang elok. Kawan saya ni badan punya besar. Badan punya besar tinggi. Dia jambang. Dia mula-mula ada pi tu. Pi nak perang sekali. Sekali dengan Allah start dia pi tu. Pi daftar nama. Sampai pi Afghanistan lah. Daripada Pakistan pi Afghanistan. Bagi nama nak perang. Tak boleh. Dia pun tak bagi. Dia tahan tak boleh. Bancuh ten. Bancuh ten dalam kemah. Dia orang nak perang. Bancuh ten dalam kemah. Dia pesuh bancuh ten dalam kemah. Han tak boleh perang ni. Dalam hati marah juga lah. Bancuh ten dalam kemah. Tapi ketika perang, duduk bancuh ten, nampak kapal terbang, nampak bom, duduk turun, kencing, keluar yang kencing. Keluar yang kencing. Berani tak berani tu, kira daripada Pakistan pergi Afghanistan, mana berani dah. Ada orang nak pergi Afghanistan, tak berani dah. Tak, dia pergi dah. Pergi dah nak minta duduk dalam saf depan. Tak boleh. Tuan punya besar. Berani tak payah tanya, memang berani daripada Pakistan pergi Afghanistan, masuk dalam medan lah. Cuma dia minta nak masuk dalam sah depan, dia pun tak bagi. Dia kata tengok kapal terbang, bom dia jatuh, gelegak, terkencing, keluar kencing. Baru tahu, berani rupanya tak berani lagi. Nak pergi tu kena satu berani. Nak perang pula kena berani yang kedua pula. Dia kata suruh, terkeluar yang kencing. Bila semayang ni, ya Allah, pok ni tak kira dah. Bila masuk azan ni, tak kira. Duk perang pun, ambil wuduk, pas semua guni-guni. Semayang, sampai terbang duk cari. Bunyi kedekuk. Duk semayang tak kira. Dia kata ada, sekali dia tengah semayang, sampai terbang main tu, zoom hilang. Tak tahu pergi mana. Duk nampak duk terbang. Hilang. Tak tahu malaikat ambil kum, tahu kat mana tak tahu. Kan? Hilang. Dia kata Allah tolong ni, ya Allah. Kan cerita Allah tak ada tolong ni. Sebab kan? Lepas tu, nampak tak? Dia pun bagi berkelai. Main Taliban, main berkelai sama mereka. Berkelai, rambut kuasa, gurang, habis. Tak ada apa. Hak sebelum tu memang betul dengan Allah. Tu hak sebelum Taliban. Lepas tu pok tu bagi berkelai habis. Bagi berkelai. Tanam habis.
Akidah-akidah yang tak betul. Sampai begitu. Termasuk ISIS, Al-Qaeda. Habis. Baik. Jadi kita kena tolong Allah, Allah akan tolong kita. Tolong kita memerangi syaitan, nafsu, dunia. Yang disebut sebelum ni. Ke-15-nya, sentiasa berhadap engkau kepada Allah Ta'ala. Berhadap ni hati. Kita nak hadap Allah lagu mana? Kalau menghadap ke Baitullah, kok kiblat pun Tuhan bukan duduk kat situ. Berhadap ni, hati ni sentiasa tawajuh. Hadap tumpu kepada Allah. Itu maksud dia sentiasa berhadap engkau. Ini tawajuh. Ingat kepada Allah Ta'ala. Lagu mana tu? Dia abang dah. Lagu mana berhadap engkau kepada Allah? Nak hadap lagu mana? Tuhan bukan duduk depan. Dia bukan duduk belakang. Dia bukan duduk kanan. Dia bukan duduk kiri. Dia bukan duduk di atas. Berhadap engkau kepada Allah Ta'ala dengan musyahadah. Dengan musyahadah. Musyahadah ni memandang Allah dengan mata hati. Tu. Memandang Allah dengan nur basirah. Kalau kita memandang sama kita ni dengan basar, dengan mata kepala. Tapi orang ahli tasawuf ni dia memandang Allah dengan mata hati. Dengan musyahadah dan taat dan khidmat dan ibadat kepadanya, kepada Allah, itu makna sentiasa berhadap tawajuh kepada Allah Ta'ala semata-mata. Jadi tidak pada yang lain. Dan jangan engkau sekutu akan Allah dengan orang lain daripadanya Allah sekali-kali. Saya sebut dah sebelum ni. Maksud dengan orang yang lain daripada Allah, dengan yang lain. Tak disyarat orang, tapi orang dulu dia mengarang kitab disebut orang. Tu. Kalau bahasa lain ni dikenal kita begini. Jangan sekutu akan di Allah dengan orang lain, dengan barang yang lain daripada Allah. Daripada yang lain daripada Allah. Yang lain ni bukan nanti orang, jin. Jin, syaitan, malaikat, binatang. Itu pun barang yang lain. Bukan orang yang lain. Tapi bahasa kitab dulu. Ataupun dia panggil kait ghalib. Ghalibnya orang lah, ada kacau ni. Di dalam ibadat kau kepadanya, kepada Allah. Kena berhadap ni, bergantung hati kepada Allah. Dan jangan duk pisyat. Sekutu ni duk kongsi. Ibadat kau dengan yang lain. Sekali-kali. Sebab kaedah saya sebut dah dulu, dia sama ya. Semua ni kalau kita pun sama ya. Mana apabila kita ni kita berkongsi ibadat kita pada yang lain, Allah takkan tolong kita. Sebab apa? Zarhum fi khawdihim yal'abun. Biarlah mereka. Sebab apa? Jadi aku tak mau peduli. Tak peduli Allah ni, tak peduli rahmat. Bukan Tuhan tak peduli, dia tak tengok. Tidak peduli rahmat dan tolong. Tu. Allah akan biarkan dia tu dengan suatu yang dia kongsikan ibadat dengan Allah. Sehingga dalam Quran sebut, Allah Ta'ala halau, so hang pi dengan orang yang kamu ibadat dengan sebab dia. Pi dengan dia buat. Tu. Sebab tu bila kita nak Allah Ta'ala tolong, kita hanya bergantung dengan Allah, tak bergantung pada yang lain.
Tu. Kita ibadat bukan kerana yang lain. Kalau kita ibadat bukan nanti kerana yang lain. Kalau kita ibadat dengan memandang kuah kita pun Tuhan tak mau dah. Allah tak mau dah. Sebab tu bila kita ibadat kerana Allah. Kerana kekuatan yang Tuhan bagi, baru Allah tolong. Bila Allah Ta'ala tolong, masa tu syaitan, nafsu, apa ni tak boleh nak kacau dah. Tapi kita ni tak sampai serah bulat-bulat kepada Tuhan. Tu. Kita tu masih duk nampak daya upaya kita. Sebab tu Tuhan tak tolong. Bila kita duk bergantung dengan kekuatan kita, zarhum fi khawdim yal'abun. Kamu ibadatlah dengan kekuatan kamu. Aku tak tolong. Kalau larat, laratlah. Tak larat, tak laratlah. Kamu ibadat dengan kekuatan manusia. Bukan dengan kekuatan Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu. Mana dia? Ke-16-nya nak habis dah. Dia ada 17. Hendaklah engkau tuntut rezeki yang halal dan menjauh rezeki yang haram seboleh-bolehnya. Seboleh-bolehnya kita carilah rezeki yang halal dan menjauh rezeki yang haram. Sebab tu dia kata seboleh-boleh. Sebab apa? Nak abang kata payah orang nak jauh, nak mencari rezeki yang halal dan nak menjauh rezeki yang haram. Payah. Nak kita duk cari rezeki ni, kalau pikir korek main, banyak yang haram tapi kita pejam mata. Syubhat tu memang dah, tapi buat tak peduli. Sebab apa? Kalau kira haram saja. Sebab tu Tok Syekh sebut dah seboleh-boleh. Nak beritahu tu apa? Nak mencari rezeki yang halal ni payah. Dan nak menjauh rezeki yang haram tu payah. Sebab mencari rezeki yang halal, menjauh daripada rezeki yang haram, dia merupakan asbab Tuhan terima dan tolong kita. Tu kalau dia pusing, dia pikir tu juga. Dia menjadi asbab Tuhan tolong kita dan Tuhan terima permintaan kita. Sebab tu syarat Tuhan terima ibadat kita, kerana kita sebut syarat Tuhan terima doa kita apa dia? Aklul halal. Makan benda yang halal. Itu syarat Tuhan kabul doa kita. Hak tu awal-awal tungging dah. Tungging dah awal-awal. Ni aku duk makan halal, jangan duk sebut. Tambah kalau sebut dekat pok Cahaya Nun Alif. Sampai dia berkata apa? Siapa kata Melayu tak makan babi? Sampai dia boleh kata begitu. Apa? Saat ni disebut mampu. Jangan duk sembang kemah. Babi saat ni disebut satu-satu tadi. Saat ni disebut tokuanya, disebut bihunnya, disebut laksanya, disebut habis. Togi. Togi tak apa kot. Saat ni dia hang siram air apa, habis saat ni. Tu. Togi siram air apa. Tu sampai dia boleh kata apa? Apa kata Melayu tak akan habis. Sebab tu makanan yang halal ni, dia benda Indonesia. Sebab tu di pengalaman saya lah, makan benda halal. Sebab tu di Indonesia, amalan mereka jadi. Amalan mereka tu jadi. Tu tengok tutup guru kiai ada ilmu hikmat ni jadi. Macam kawan-kawan duk pergi ambil ilmu tetap tak makan ni. Jadilah lah tu. Sebab apa? Mereka ni makanan mereka ni, makanan pakai ambil belakang rumah.
ikan hak mereka belah, beras hak mereka, minyak hak mereka buat. Kan? Minyak nyok, pakai hak nyok hak mereka buat di Indonesia. Hak payah jadi di mana? Di Patani. Ni saya tok saya sini abang. Tok Ayah Sujarah. Dia kata di tempat sini, di tani, di tempat kita dia kata, nak amal payah jadi dia. Bawa makanan. Saya duduk sana 8 tahun, asbab saya tak mau duduk tu sebab makanan. Makanan. Maaf kalau ada orang tani. Betul. Kalau ada pun tak apa. Saya duduk 8 tahun. Makan Maggi hak siam buat. Makan sardin siam buat. Makan kicap sotong siam buat. Saya dulu Tuhan bagi. Dah ni tak tahu. Dah ni dosa banyak tu. Dulu masa duduk ngaji, kalau makan benda tak elok, dia akan keluar. Dia akan keluar maaf sebut ni. Dia akan keluar macam ayam. Malam dia keluar. Nah, tu kalau saya makan sardin, saya makan Maggi, di pondok di sana makan Maggi sardin ni biasa lah. Kadang-kadang habis memang banyak, dia pun bagi sardin. Bagi beras, bagi sardin. Memang banyak. Makan sardin malam-malam pun dia keluar macam ayam liang. Maaf sebut. Lah ni tak tahu, lah ni dak tu kot. Lah ni tak jadi dia kot. Kalau makan benda tak elok, dia akan keluar. Saya berhentikan lah tu. Tok saya Ayah Sujarah. Dia kata duduk di sini, belah Patani ni wali tak banyak. Memang tak banyak wali. Yang banyak wali mana? Di Indonesia. Di Malaysia ni, hingga sikit pada Patani. Di Malaysia. Dia ada halal, dia ada syubhat. Dia ada haram. Produk Islam ada lagi. Thailand tak ada. Tak ada. Thailand tak ada. Hal mereka duduk jual biskut tu membohong. Maaf kalau siapa ada, dia pun duduk jual biskut. Dia ambil tin orang Islam, tak ada lah. Biskut tu mai daripada Bangkok. Tin yang di Patani. Dia tak ada. Ni guru saya kata. Dan saya sendiri, buat amal pun tak jadi di sana. Kadang-kadang tu imam pergi semayang balik makan Maggi. Dia cuba tengok kedai dia apa. Maggi duduk bergantung. Kangkung Maggi. Makan Maggi. Apa segala benda. Tambah tu benda fish ball tu. Fish cake lah Allah. Semua mai siam. Dalam siam dah. Semua mai Bangkok, mai Hatnyai. Tu, kicap sotong tu. Mai Bangkok. Kalau cerita tak tahu. Orang Patani sendiri, dia pun mai sini. Dia pun punya Ajinomoto mai sana. Dia berkata tak sedap Ajinomoto kita. Ajinomoto kita, ada yang halal. Alhamdulillah, ada yang halal. Ada yang tak halal, tapi ada yang halal. Tapi Ajinomoto mereka, wallahualam, mai Bangkok. Tak tahu. Malas nak korek. Saat ni pakai tak makan, kita siap. Kalau pergi dapur, bergantung Ajinomoto. Ajinomoto mereka tu bergantung. Korek, kang. Ya. Lepas tu yang sedap. Tu yang sedap Ajinomoto aja. Nak cerita, tolong ni. Lepas tu di Indonesia kita tengok hebat. Kadang-kadang kita tak percaya Tuhan tolong bawa. Mereka makan benda halal. Saya sendiri rasa apa? Saya duduk di Patani, saya sendiri rasa. Dan Tok Guru kata, bukan kata saya kata, Tok Guru Patani berkata. Payah nak cari halal di Patani, percaya. Payah nak cari halal. Memang payah. Saya duduk kira, duduk keluar air liang. Malam-malam je boh kira duduk keluar. Dia bukan elok basi, dia macam tak tahu. Tu tahu. Tadi aku makan sardin. Pergi pondok kawan. Tadi aku makan Maggi. Sebab itu makanan. Kalau tuan-tuan pergi belah Patani, bawah pondok tu plastik Maggi dengan tin sardin lah. Plastik Maggi, tin sardin. Itu makanan pun. Bapa, mengaji di sana ni banyak. Tak ada lah. Habis-habis masak nasi, masak Maggi, makan nasi, makan Maggi. Itu pun buat menu sedap. Masak Maggi, masak nasi makan Maggi. Dia pun ada mufti, dia pun cula.
di Bangkok, tapi cara depa kaji makanan halal tak semacam JAKIM. Tak macam JAKIM. Dah nak buat macam mana depa-nya kerajaan orang kafir. Pi begitu je, pi tengok habis. Baik. Jadi asbab Tuhan tolong dan Tuhan terima. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab, punca pertama Tuhan terima amalan kita dan doa kita ialah makan halal. Itu awal-awal kita dah tertungi. Cerita bab makanan halal ni, kena cerita satu malam pula. Lepas tu kita ni kadang-kadang pok-pok barat ni, dia pun cuba dah nak menyesat kita dengan cara lain tak boleh. Nak cara ajak tak boleh. Nak cara ajak masuk agama mereka tak boleh. Mereka tahu. Dan hal ni memang dah dibincang dah oleh pendakwah Kristian di Indonesia. Dia berkata kalau nak ajak pok ni masuk agama Kristian tak boleh. Tambah dia berkata apabila ada pesantren, bila ada tutup pondok, ada para kiai, dia berkata tak boleh. Selagi ada pondok dan kiai-kiai ni kita tak boleh buat apa. Lalu ni buat macam mana? Kita rosak dengan makanan. Rosak dengan makanan. Bagi makan makanan. Kita main semayang pun tak tahulah gosok gigi, ubat apa nak sebut saat ni, siapa saman siapa pula. Tak cek dah. Tak cek dah ada halal ke tak ada halal. Ada halal pun kadang-kadang tak ada nombor siri apa tak ada. Tu. Masjid kita basuh dengan sabun apa. Kalau cek habis. Minyak rambut kita pun apa dia. Sabun badan kita pakai apa dia. Kita bukan nak pakai sabun. Tahu sabun hak Melayu, hak Islam ni dia belendiak. Hak beliak sabun-sabun itu dia kerah. Nak tanya kerah kan apa? Itu dia. Lendiak kan apa? Tidak kan tengok sabun Melayu semua belendiak. Kadang-kadang boleh picit naik. Tapi kalau sabun dia pun kerah kelekong. Baling ke. Kalau baling ni bengkok kepala bawah, dia ada benda. Dia kena cek kenapa kerah. Tu jangan duk kata hak Melayu ni lembek. Begitu juga toko kan. Toko Melayu tu tengok hak lembek tu. Hak mudah patah tu. Tu hak Melayu. Kalau hak depa, hak kerah tu. Tu kata kalau nak cerita hak ni, dia kena cerita bab lain pula. Macam mana Allah nak tolong? Kita duk makan benda-benda yang kita pun syubhat lah. Kita pun tak mau makan benda haram. Tapi kalau nak kira betul haram banyak, kita pun syubhat lah. Baik, inilah ke-17-nya. Hendaklah engkau cari guru dan sahabat, orang yang berpegang dengan hatinya dan segala anggotanya akan yang 16 perkara yang tersebut dahulu itu. Kena cari guru hak macam tu. Ataupun sahabat. Dia berpegang dengan hati dan dengan segala anggotanya akan yang 16 yang kita baca daripada beberapa minggu dah. Dia pegang ni hak tu. Sebab tu pentingnya kita mencari guru. Pentingnya kita ni berguru dan bersahabat. Bersahabat dengan orang-orang yang baik. Sebab tu kata Arab, as-sahib sahib. As-sahib sahib. Satu hak mula sad, hak mula sin. Hak nombor 2 sin. As-sahib sahib. Kawan itu dia pengheret. Sahabat itu pengheret. Apa makna pengheret? Bila kita kawan dengan kawan yang tak elok, dia akan heret kepada tak elok. Kalau kita kawan yang baik, dia akan heret kepada yang baik. Sebab tu kalau kita nak cari kawan yang baik. Nak cari guru, guru yang beramal dengan 16 yang telah disebut hak sebelum ni. Mana? Dia kena cari Tu'u Tasam. Kena cari Tu'u Tasam. Tu'u
guru tasawuf ni nak cari mana? Kalau ada pun takut tadi ada yang sesat. Bukan tasawuf sesat, dia tu sesat. Tak apa. Dia guru tak ada. Kadang-kadang guru tak ada. Lepas tu kita ni nak ilmu, kita mesti berguru dan guru yang berguru. No? Kita nak ilmu, tambah lagi kita nak ilmu yang manfaat. Kita nak ilmu, kita mesti berguru dan berguru dengan guru yang berguru. Kadang-kadang pertama kita tu tak ada. Manda syaikha lahu fasyaitanu syaikhu, kata pada Abu Yazid Bustami. Manda syaikha lahu fasyaitanu syaikhu. Siapa-siapa yang tak ada tok guru, maka syaitanlah tok guru dia. Tok guru dia syaitan. Itu yang duk jadi tu. Kadang-kadang yang banyakkan dia ni jadi guru dan dia tak berguru. Dia jadi guru tapi tak berguru. Kadang-kadang dia jadi berguru, dia berguru dengan guru yang tak berguru. Dan berguru ni pula, tu kata lah ni dia duk jadi masalah ni. Nak berguru pula kalau kita mengaji fiqh, dia ni memang mengaji ilmu fiqh dulu. Tok guru kita ni, syarat pertama kita ada tok guru. Dan dia tu pula, tok guru tu memang bidang dia. Kalau kita mengaji tasawuf, saya mengaji, ada tok guru saya mengaji kat masjid. Pastikan tok guru hang tu, tok guru dah, mengaji tasawuf dah. Cuba cek. Tambahlah ni pula kita mengaji universiti. Universiti ni dia ada fakulti. Ini syariah, asing. Ini usuluddin, asing. Asing-asing semua. Adab, apa lagi, semua asing-asing. Usuluddin asing. Pergi mengaji usuluddin, balik main duk cakap. Duk cakap bab fiqh. Mengaji luar, mengaji bahasa, balik main jadi mufti. Jadi duk cakap bab fiqh. Itu yang jadi rosak. Di sini kita akan jumpa dalam matan hikam. Di sini syok ni. Kita kena berhenti kat situ. Nak buat macam mana? Jadi kita pastikan yang terakhir, kita ada guru dan kita ada sahabat. Sahabat yang dia tadi ni yang beramal dengan 16 syarat-syarat yang telah disebut sebelum ini. InsyaAllah kita akan terselamat daripada gangguan syaitan, nafsu dunia dan yang lain. Kita berhenti pada kata dan kerana inilah berkata Syekh di dalam hikamnya. Syekh ni Syekh Ibnu Athaillah. Berhenti dekat situ. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin hikmatik wa anshur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka Allahumma min al-khaifin wa inamatal mukhbitin wa ikhlasu mumkin wa syukra sabirin wa tawbati siddiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.